Assalamualaikum, kembali lagi kita dalam Influencer at Japan edisi khas. Jika di Pantai Timur terkenal dengan songketnya, di Sarawak apa kurangnya? Di Sarawak kita ada songket Kampung Rajang. Bersama saya ialah Puan Hajah Saanah binti Haji Suhaili, pengurus Pusat Tenunan Songket Kampung Rajang. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, Puan boleh kenalkan diri Puan? Baik, saya Hajah Saanah Haji Suhaili selaku pengerusi di Pusat Tenunan Songket Kampung Rajang. Dan saya memang berasal dari kampung ini, dilahirkan dibesarkan di sini. Dan kami telah mengusahakan kain songket ini dah 3 dekad. Dan saya telah mengambil alih jawatan pengerusi dalam 20 tahun ini. Boleh Puan Hajah jelaskan lebih lanjut kepada penonton luar sana asal-usul songket Rajang ini? Kalau diikut daripada pengalaman orang tua-tua, kain songket Rajang ini berasal dari Brunei. Memang dah lama dululah. Jadi dalam tahun 50-an, macam saya ada macam apa kata orang ni, asas. Saya ada asas dari arwah mak dari nenek dan kakak. Dari saya ni ada macam daripada macam generasi ke generasi. Jadi saya ni jadi dalam generasi ketiga lah dalam keluarga. Menarik sekali tu. Baiklah, antara mungkin yang penonton di luar sana nak tahu, antara pembeli songket ni, siapakah golongan yang sering membeli songket ni? Ya, kebanyakannya tenunan songket Rajang ini memang ramai pembeli, terutama orang yang pernah membeli untuk dihadiahkan kepada Agong Sultan Mizan dulu masa beliau menjadi Agong Malaysia dalam tahun tu, dan Perdana Menteri Datuk Pak Lah, Tun Raja Wajib, dan Tun Mahathir, dan banyak lagi lah. Kurang ingat lagi, tak kurang daripada orang-orang kita sendiri, YB Sarawak ni sendiri. Dan untuk Perdana Menteri yang baru ni belum lagi rasanya. Dari segi teknik songket menyulam tu, boleh kakak jelaskan kepada kami, penonton luar sana, ada berapa jenis teknik songket, menyulam songket tu? Teknik membuat songket ni taklah banyak sangat. Cuma untuk proses dari mula tu memang agak rumit lah. Kita memerlukan banyak proses, dari menganing, dari menggolong ke papan penggolong, mengarap, menyongket. Itu proses-proses yang kita perlu untuk mula-mula menjadi sebelum dia ditenunkan. Macam itulah. Tapi hari ini nampaknya kita tak dapat tunjuklah yang proses-proses dari mula tu. Sebab dia proses dia panjang kan? Panjang. Dari segi motif corak songket tu sendiri, ada berapa motif yang Kak boleh bagi? Motif tu berbagai-bagai. Dari motif bunga tabur. Kalau orang yang tak tahu macam mana bunga tabur tu, nanti kita tunjuklah macam mana bunga tabur. Dan bunga penuh. Bunga penuh tu penuh dengan emas. Dia namakan bunga penuh. Kita ada petak juga. Kalau orang nak satu color, macam satu color je aja. Kalau orang nak warna yang berpetak-petak, kita buat petak-petak ikut tempahan orang yang nak dia kendaki. Okey. Puan Hajah, selain daripada songket sampin, adakah ada produk lain tak hasil koran daripada songket tenunan Kampung Rajang? Ya, selain daripada sampin untuk lelaki dan kain sarung untuk wanita, kita ada buat untuk kalau kita lebihan kain tu, kita buat macam untuk first coin, untuk beg lah untuk letakkan siling, dan untuk table runner dan table mat. Tapi kita sekarang untuk kena barang-barang tu sudah kehabisan, jadi kita nak mula lagi untuk buat tu, kena kita fokus kepada yang ditempah kain sarung dengan sampin.
Jadi untuk benda-benda yang kerap tangan yang kecil-kecil tu kita buat untuk part time ajalah. Puan Hajah, kita nak tanya, kita baru menghadapi cabaran pandemik COVID-19 dan kini beralih kepada endemik. Jadi sudah pastinya industri songket Kampung Rajang ni turut sama terkesan dengan COVID-19 ni. Jadi bagaimanakah Pusat Tenunan Songket Kampung Rajang bangkit kembali daripada kesan COVID-19 ni? Ya, memang amat terkesan. Semasa pandemik ini pada pertengahan tahun lepas, kita sini pun memang kurang didatangi oleh pelawat. Di tempahan-tempahan tu pun memang banyak kurang. Jadi kita terpaksa pada awal pandemik dulu kita cuti lah, pusat ini tak dibuka hampir 3 bulan. Jadi kita terpaksa akur lah dengan keadaan sekarang. Tapi alhamdulillah masa sekarang ni keadaan dah semakin elok. Jadi kita terus membuka pusat ni. Walaupun keadaan macam ni, kita tak pernah tutup lagi lah. Masa inilah kita ambil peluang untuk walaupun kita tak ada tempahan buat masa ini, masa inilah kita membuat untuk stok. Jadi kita ni tak putus-putus lah. Manalah tahu kita orang datang ke sini nak beli terus ke senang sikit. Tak macam selalu kena buat tempahan. Betul. Setakat ini Puan Hajah, apakah pengiktirafan paling tinggi yang diterima oleh Songket Tenunan Kampung Rajang? Pusat Tenunan Songket Kampung Rajang ni telah melahirkan adik guru songket, iaitu Puan Hajah Dayang Nur Salam dalam tahun 1998. Dah lama dah. Habis saya sendiri telah mendapat pengiktirafan dari Kerap Tangan Malaysia Cawangan Sarawak, tukang ulung, dan pusat dan tenunan songket ini juga pernah ditetapkan juga, pernah menerima Johan Kerap Desa sempena Hari Nelayan dan Peladang di Bintulu tahun 2011, peringkat negeri Sarawak. Itu je lah pengiktirafan yang pernah kami terima lah. Baik, Songket Tenunan Kampung Rajang pastinya mempunyai motif dan maksudnya tersendiri dalam setiap tenunan itu. Jadi bagaimana Puan Hajah nak menyampaikan kepada generasi muda bahawa motif cerita di sebalik tenunan songket ini mampu menarik minat mereka untuk menceburi bidang tenunan songket? Ya, untuk memperkenalkan kepada generasi muda, memang walaupun amat suka waktu sekarang lah, bukan kami memang mengalu-alukan untuk pelapis kepada pelapis untuk kain songket ini. Takut ianya pupus di telan zaman, tapi buat masa sekarang ni yang kami harapkan memang belum lagi nampak lah generasi muda, dan saya berharap akan adalah generasi yang ada minat untuk penceburkan diri dalam bidang tenunan songket ini nanti. Sebab untuk menjadi pengusaha tenunan songket ini harus belajar. Belajar dia pun kalau kita paksa tak jadi juga. Itu memang ada minat dari orang tu sendiri.
Hai, kembali lagi kita di Influencer Japan edisi khas bersama Puan Hajah Saanah binti Haji Suhaili, pengurus tenunan Songket Kampung Rajang. Baiklah Puan Hajah, kita nak kembali kepada teknik dan apakah perbezaan Songket tenunan Kampung Rajang ni berbanding dengan Songket tenunan lain? Perbezaan Songket Rajang dengan negeri lain taklah banyak sangat, cuma keunikan Songket Rajang ni ada teknik sembunyi benang, yang mana kalau Songket orang belah-belah lain memang tak adalah teknik sembunyi benang tu, cuma Songket Rajang saja. Maksudnya sembunyi benang tu, kalau kalau kita tengok macam songket import, kita tengok belah dalamnya ada yang panjang-panjang emas tu kan. Jadi memang kalau kita lihat dari sebelah luar memang cantik. Kalau kita buka dari ke sebelah dalam memang tak menarik langsung lah. Itulah sebabnya, itulah Songket Rajang ini mempunyai keunikan di segi itu. Tujuannya untuk untuk mencantikkan, kalau boleh dipakai luar dan dalam. Dari segi harga bagaimana pula Puan Hajah? Harga tu memang kalau kita harga kami di sini dari ada juga yang harga yang tinggi dan ada juga yang rendah. Kalau harga yang tinggi itu kita banding kepada kepayahan, kekemasan, kecantikan bunga tu, kita memang buat harga yang memang tinggi ya, sebab dia memakan masa untuk membuatnya. Dibanding kepada yang harganya di bawah 1,000 memang cepatlah. Bunga-bunga tu memang simple tapi cantik juga dipakai. Tapi kebanyakan bunga yang orang tempah, yang pelanggan-pelanggan suka menempah, adalah bunga-bunga tabur. Menurut pelanggan, bunga tabur ni senang dipakai. Senanglah bawa ke sana kemari, tak macam bergaya sangatlah. Dari segi pemakaiannya mudah. Ya betul. Selalunya berapa hari siap dalam berapa lama apa semua ada perlu? Kalau untuk untuk yang rumit tu, yang susah tu memang makan masa berbulan-bulan jugalah. Kalau yang tak susah, yang bunga yang simple-simple tu makan masa kurang dari sebulan ataupun sebulan. Itu bergantung kepada penenunnya. Tenunan Songket paling eksklusif yang Pusat Tenunan Kampung Rajang pernah buat kepada siapa? Kita pernah buat untuk Pehin Seri Datuk Taib Mahmud. Itulah memang cantik lah. Menarik sekali. Akhirnya tak perlu sebut lah. Tak perlu sebut lah. Semua orang tahu lah. Okey. Baiklah. Okey. Dari segi adakah Pusat Tenunan Songket Kampung Rajang menerima mana-mana bantuan daripada agensi-agensi kerajaan atau swasta? Walaupun saya ada asas dari orang tua, tapi perlu belajar juga. Dari SDC yang mencukai bakat kami, memberi kami galakan, membantu kami dari memberi promosi bahan mentah dan sebagainya lah. Dan kerap tangan, kerap konser yang banyak menolong kami untuk promosi, membawa kami ke merata-rata tempat untuk membuat demo dan pameran. Dan YB sama sekali YB Datuk Len kami lah. Itulah. Baiklah, Influencer Japan berakhir di sini dan kami berharap Songket Tenunan Kampung Rajang menambat hati anda sekaligus mempelawa anda untuk membeli dan menekan produk keluaran Kampung Rajang atau Songket Kampung Rajang ataupun Songket Ajang ya Puan Hajah. Jumpa lagi kita di Influencer Japan yang akan datang.